Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ini saya nak share mengenai mini project presentation. Okey, untuk assignment ini meliputi topik yang ketiga, Entity Relationship and Normalization. Okey, bagi mini project presentation, okey, kita akan lihat ya arahan yang diberikan. Okey, yang pertama untuk section A, based on entity relationship diagram. Okey, berdasarkan ERD, gambar rajah ERD yang telah diberikan. Okey, di mana diberikan? Okey, boleh lihat ya. Next page. Okey, ini adalah gambar rajah ERD yang telah disediakan. Okey, berdasarkan gambar rajah ERD ini, build a simple database system using Access. Okey, bina sebuah pangkalan data mudah menggunakan perisian MS Access. Okey, anda dah belajar dah. Jadi, should be no problem untuk semua bagi melaksanakan mini project presentation ini. Okey. Database tersebut mestilah mempunyai perkara-perkara seperti di bawah. Okey, mesti ada table, relationship, okey, query, form dan report. Okey, jadi ada 5 perkara yang kita perlu perhatikan. Okey, jadi kita refer terlebih dahulu kepada ERD yang disediakan. Okey, you all semua dah belajar mengenai ERD, relationship, okey, diagram. Jadi kita lihat di sini kita ada 3 entity. Okey, kita ada bahagian, kita ada staff dan kita ada projek. Setiap entiti ini sebenarnya adalah kita boleh wakilkan dia menggunakan table di dalam database kita. Okey, jadi maksudnya kita akan ada 3 table lah. Table bahagian, table staff dengan table project. Okey, contoh table pertama, table bahagian, kita ada attribute ataupun column name lah bila kita transfer dia ke dalam database. Kita ada ketua bahagian, nama bahagian, nombor bahagian. Perhatikan nombor bahagian ni dia ada bergaris. Jadi ini adalah primary key. Untuk table staff, kita ada lihat beberapa attribute. Okey, nombor staff, nombor kad pengenalan staff, nama staff, bidang, nombor telefon, jawatan, alamat dan nombor bahagian. So, nombor kad pengenalan staff ni bergaris. So, ini adalah primary key kita. Kemudian kita ada table yang ketiga, entity kita project. So, project ada beberapa attribute, nombor bahagian, nombor project, nama project, tempoh, tarikh mula. Jadikan ini sebagai kolom kita. So, nombor project adalah primary key. Okey, kerana dia adalah unique. Okey, setelah anda dah siap melaksanakan database anda, dah bina, dah build, dah complete, maka anda perlu present pembentangan projek mini yang telah dihasilkan. Gunakanlah media pembentangan yang sesuai dan masa yang sesuai untuk anda present. Permarkahan juga akan diberikan berdasarkan pembentangan idea yang jelas. Keyakinan semasa anda membentangkan idea. Adakah pembentangan idea anda itu efisien dan tepat? Memahami dan menjawab soalan jika ada. Menyampaikan kandungan pembentangan yang bersesuaian dengan untuk difahami oleh semua dan bagaimana kaedah penyampaian anda. Itu semua akan memberikan markah untuk mini project presentation. Jadi kita terus kepada macam mana kita nak build, macam mana kita nak bina database berdasarkan ERD ini. Saya percaya anda semua dah expert, tapi saya saya buat juga video ini sebagai rujukan bersama. So sekarang kita diberi ERD. So kita nak transfer, kita nak bina database kita berdasarkan ERD yang telah diberikan. Seperti biasa kita pergi kepada Access. So create database, kita ambil blank database. Saya nak namakan database saya ni DB, saya nak namakan DB staff underscore project. Terulanglah jadi saya namakan DB staff project. So saya create. Jadi nama database saya adalah DB staff project. Jadi kena ingat bahawa kita ada berapa table tadi? Kita ada 3 table. Jadi saya renamekan table yang pertama ni. Saya namakan dia TBL bahagian. Terulanglah awak semua nak namakan dia apa. So sekarang kita nak create kolom dia. Kita pergi view, design, view. Kalau rasa confused apa nak letak kat design view ni? Ingat balik kat tadi tu. Dekat ERD, refer balik pada ERD kita. Kita ada ketua bahagian, nama bahagian, nombor bahagian. Yang bergaris adalah primary key. Jadi nombor bahagian adalah primary key. Saya nak gunakan short text.
Okay. Next, kita ada nama bahagian. Okay, saya nak guna short text juga dan kita ada ketua bahagian. Okay. Okay. So, siap untuk table bahagian. Okay, save. Okay, seterusnya create. Kita nak create table yang kedua. Saya nak create table staff dahulu. Okay. Jadi, saya save. Saya buat TBL staff. Okay. Saya save. Okay. So, pergi kepada view. Design view. Okay. So, saya kecilkan sikit yang belakang ni. Okay. Okay. So, sekarang kita nak buat table staff. Table staff. Okay. Jadi, kita nak buat table staff. So, perhatikan. Nombor kad pengenalan staff adalah primary key. Jadi, nombor kad pengenalan staff. Okay. Jadi, saya nak gunakan nombor kad pengenalan ni. Saya nak gunakan short text juga. Okay. Seterusnya kita ada nombor staff. Okay. Saya nak guna short text juga. Seterusnya kita ada nama staff. Okay, nama staff. Okay, short text. Kemudian kita ada bidang. Okay, short text. Kemudian kita ada nombor telefon. Nombor telefon. Kemudian kita ada jawatan. Kemudian kita ada alamat dan yang terakhir kita ada nombor bahagian. Okey. Okey, perhatikan nombor bahagian ni, okey. Kalau kita perhatikan nombor bahagian ni, okey, nombor bahagian pada staff ni dia ada kaitan dengan nombor bahagian dalam table bahagian. Okey. Jadi kita kena lihat table bahagian tadi, nombor bahagian kita adalah data type dia apa? Short text. Jadi pastikan nombor bahagian dalam table staff juga adalah short text. Okey, siap. Jadi kita save. Okey. So kita create table yang terakhir. Okey, tengok table yang terakhir apa dia? Table project. Okey. Tengok ya, kita pergi table project. Okey, jadi save dia sebagai saya gunakan TBL project. Okay, so pun saya klik OK. Okay, so pergi pada view, design view, kita nak masukkan field kita, kolom kita. Yang pertama nombor project. Okay, perhatikan dia bergaris. Jadi dia adalah primary key. Saya nak gunakan short text juga. Okay, kemudian perhatikan dia ada nombor bahagian. Nombor bahagian ini juga berkait dengan nombor bahagian tadi tu. Okay, nombor bahagian dalam table bahagian. Jadi ingat nombor bahagian itu adalah short text. Jadi nombor bahagian ejaan dia pun kena sama lah kalau N huruf besar, B huruf besar kena sama. Kalau semua huruf besar kena sama. Dia kena tengok refer kepada table bahagian ni kat sini. Okey, nombor bahagian short text. Jadi pastikan dia short text jugalah. Okey. Kemudian kita ada nama project. Saya buat short text. Kemudian kita ada tarikh. Tarikh mula, tarikh kan. Jadi saya buat date and time. Okay. Kemudian kita ada tempoh. Tempoh berapa bulan. Jadi berapa bulan sebab dia boleh kira. Jadi saya nak buat dia sebagai number. Okay. Kemudian save. Okay. So siap dah. Okay. Siap dah table kita. Table staff dah siap. Table bahagian dah siap. Okay. Sekarang kita nak memasukkan record. Okay. Kalau biasa kita boleh masukkan record direct. Okay. Contoh table bahagian. Okay. Nombor bahagian saya buat 101. Contoh nama bahagian IT, ketua bahagian Medi, contoh. Okey, jadi ini kaedah biasa kita save. Okey, kita direct masuk ke dalam database kita. Tapi kalau kita dah buat sistem, tak bolehlah direct terus macam ni. Kita kena create form. Kita gunakan form. Okey, kita gunakan form untuk kita memasukkan data, memasukkan record ke dalam table kita. Tapi sekarang kita tak direct lah Kita akan guna form. Okey, jadi kita klik, ada banyak Jadi saya nak memudahkan, saya ambil form wizard. Okey. Jadi dalam kes ni form wizard kita pilih table mana yang kita nak masukkan data ni. Saya nak masukkan dalam table bahagian. Jadi saya nak masukkan ke semua. So saya klik yang ni lah. Okey, saya masukkan. Okey, next. Okey, yang ini macam mana form kita tu kelihatan. Okey, contoh saya nak guna kolumna. Okey, saya guna next. Okey, apakah nama? Okey, saya nak buat nama dia sebagai borang bahagian. Okey, finish. Okey, jadi kita akan dapat satu borang. Okey,
bahagian. Di mana kalau kita isi kat borang ni nanti, data ini akan masuk dalam table bahagian. So ini adalah data pertama. Contoh saya tambahkan. Kalau saya nak tambahkan record, saya kena gerakkan record kat bawah ni ya. Ini 1 of 1, saya gerakkan next record. 2 of 2, tengok ni tak ada lagi kan. Jadi saya masukkan 102, katakan saya letak marketing. Okey, ketua bahagian katakan saya letak Jason. Okey, saya save. Okey. Kalau kita pergi table bahagian, okey, kita refresh. Okey, nampak tak? Dah ada tambah Jason. Okey, kita pergi lagi borang bahagian. Saya nak tambah lagi satu. Okey, saya nak tambah record yang ketiga. 103. Okey, bernama bahagian finance. Okey, admin. Okey, next lagi. Okey, saya nak tambah lagi bahagian 104. Nama bahagian engineering. Okey, okey, jadi saya nak letak nama dia Ahmad. Okey. Okey, saya save. Okey. Jadi saya tengok table bahagian, refresh all. Okey, dah ada IT, marketing, finance dengan engineering. Okey, siap untuk table bahagian. Ni contohlah kalau kita ada 4 bahagian saja. Kalau kita ada beratus, kita masukkan okey dalam menggunakan form kita tadi. Saya nak tambah lagi form. Okey, create form wizard. Saya nak tambah form untuk staff pula. Okey, saya nak isi semua. Jadi saya terus pilih next. Okey, saya nak pilih tabular lah pula. Okey, next. Okey, ini borang staff. Namakan. Okey, tukar nama dia. Saya nak tukar nama jadi borang staff. Finish. Okey, jadi kat driver staff tadi kan kosong lagi kan, memang tak ada kan. Jadi borang staff, nombor kad pengenalan staff saya nak letak. Okey, letaklah nombor kad pengenalan staff. Okey, contoh nombor staff apa? Contoh saya letak 1001. Nama staff saya nak kaitkan dengan tadi tu Ahmad. Okey, bidang engineering. Okey, nombor telefon Ahmad ke tadi dekat table. Okey, betul. Okey, borang dekat borang. Okey, nombor telefon 012. Okey, jawatan engineer. Okey, alamat Desa Sakti. Okey, nombor bahagian. Nombor bahagian ni tak boleh suka-suka hati. Okey, kena tengok dekat dalam table bahagian, nombor bahagian apa yang dah ada. Kita kena refer kat table bahagian. Tak boleh suka hati Jadi dekat table bahagian ni nombor bahagian yang dah ada adalah 101, 102, 103, 104. Jadi hanya 4 ni saja boleh digunakan. Tak boleh guna selain daripada ni. Kecuali kita tambah lagi yang lain. Jadi contoh Ahmad tadi engineering, so dia akan ambil 104. Okey, so saya tambah lagi. Okey. Lain pula kan. Okey. S1002. Okey, Medi. Okey, Medi ni kalau kita ingat, Medi ni tadi IT. Okey, jadi dia bidang IT lah. Okey, IT. Okey. Okey, dia adalah IT manager. Okey. Taman Maju. Okey, IT tadi berapa nombor bahagian dia? Tengok. Okey, 101. Okey, 101. Okey, contohlah saya ada lagi lain pula Okey. Okey, S1003. Siapa pula? Katakanlah saya ada Ali. Okey, Ali pun IT juga. Okey. Okey, contohlah. Okey. Tapi dia bukan manager lah. Dia IT admin. Contoh. Okey, so dia duduk mana? Taman Jaya. Okey. IT bahagian dia 101 juga. Jadi save. Okey. Kalau kita pergi dekat table staff, kita refresh. Okey, kita dah ada Ali, Medi dengan Ahmad. Jadi borang staff ni boleh memasukkan digunakan untuk memasukkan data di mana data tu akan tersimpan dalam table staff kita. Okey, contohlah saya tambah lagi satu. Okey. Okey, S1004. Siapa lagi kita nak tambah? Jason tadi Jason. Jason tadi bahagian apa? Jason bahagian marketing. Okey. Marketing. Okey. 01. Ni tak pandai-pandai lah awak Okey. Marketing. Exact. Contohlah. Ni contoh saja. Okey. Mentakap Jaya.
Okey, IT table 102. Okey, save. Okey, tengok table staff, refresh, dah ada dah Jason. Okey. So siap untuk borang staff. Saya nak tambah satu lagi borang iaitu untuk borang project. Jadi create form wizard. Okey, table apa? Kita nak tengok table project pula. Okey, saya nak masukkan semua data. Okey. Nak guna apa? Columnar ke? Tabular ke? Data sheet ke? Justified ke? Katakanlah saya nak guna tabular. Okey, borang project. Okey, finish. Okey. Okey, borang project So sekarang ni yang pertama, nombor projek yang pertama. Katakanlah P101. Okey, nombor bahagian. Ingat nombor bahagian ni dia berkait. Jadi tengok. Okey, kita ada 101, 102, 103, 104. Jadi saya nak buat 101 lah. Okey, 101. Nama projek Pusat Wireless Maju. Contoh. Okey, tarikh mula. Bila? Tarikh mula. Okey, katakan berapa? 2 ni. Okey. Tempoh apa? 24 bulan contoh. Okey. So bila saya save, kalau kita pergi dekat table project, okey, dah masuk dah Pusat Wireless. Okey. Borang project ni nampak tak? Dia tak clear kan? Tak cukup ruang. Jadi awak boleh ubah suai. Okey, pergi dekat view. Okey, pergi kat view, design view. Okey. Kita besarkan saiz ni. Drag je. Okey, tempoh ni kita pergi sini. Okey, kita dragkan dia. Okey. Okey. Jadi macam tu. Okey. So kita boleh edit lah maksudnya. Okey, tarikh mula ni besarkan sikit saiz dia ni. Okey. Contoh okey. So kita besarkan, kita drag je. Okey. Okey. So kita tengok. Kita tengok kita pergi kembali pada view kat atas ni, form view. Okey, dah nampak dah. Okey, jadi nombor projek, saya nak masukkan projek kedua 102. Nombor bahagian saya nak buat lagi 101. Saya nak buat kedai komputer. Okey. Okey, tarikh bila tarikh? Okey, tarikh contohlah dia dah start lama dah. Okey. Berapa bulan diperlukan? Saya nak buat 36 bulan. Okey, contoh projek kedua, projek ketiga. Saya nak projek ketiga ni under 104. 104 apa tadi? Engineering. Okey. So, saya masuk, okey, apa projek dia? Bangunan Mall. Contoh. Okey. Kemudian, bila start ni? Okey, letaklah tarikh yang bersesuaian. Okey. Jadi berapa lama masa diperlukan? Katakan 48 bulan. Okey, projek yang terakhir saya nak tambah projek apa lagi kita ada? Marketing. Okey. Marketing. Okey, 102. Marketing ni saya nak buatlah iklan promosi contoh iklan promosi. Okey. Bila tarikh bermula? So saya nak buat sebulan je, sekejap je ni. Okey. Save. Okey, kita tengok table projek kita. Refresh. Semua ada dah. Okay. Alright. So ini bermaksud kita dah siap melaksanakan mengisi ataupun kita dah siap buat borang di mana menggunakan borang ni, contoh ni borang projek, borang staff, borang bahagian, kita boleh isi dan kita record tu akan tersimpan dalam table database kita. Okey, siap satu hal. Okey, siap satu kriteria yang diperlukan. Sekarang kita nak buat relationship pula. Okey, setiap table ni dah ada isi record. Okey, kita nak buat relationship. Okey, sepatutnya relationship ni kalau buat awal-awal pun lagi better lah. Okey, tapi tak apalah. Saya dah masukkan data, nak buat relationship pun tak apa. Tapi kalau lagi cantik buat relationship ni sebelum kita masukkan data. Okey, jadi kita pergi dekat database tool. Okey, kita lihat ada relationship. Okey, ingat kita ada 3 table. Jadi masukkan semua table. Okey, masukkan semua table. Okey, siap. Okey, sekarang kita nak buat relationship antara table tersebut. Okey, jadi macam mana nak buat relationship? Okey, ingat balik. Relationship kita ada bahagian, table bahagian ada relationship dengan table staff. Okey, one to many. Bermaksud satu bahagian boleh ada banyak staff dan table bahagian juga ada hubungan dengan
table project. One to many iaitu satu bahagian boleh ada banyak project. So ingat balik, dia yang sama, atribut yang sama adalah nombor bahagian. So nombor bahagian. So nombor bahagian ni dikira foreign key lah sebab dia adalah primary key dekat table bahagian. Jadi bila dia muncul dekat table lain, nombor bahagian ni sebenarnya adalah foreign key. Jadi kita akan hubung kaitkan mereka melalui nombor bahagian. Okey, jadi kita lihat kita pun buat add, kita klik edit relationship. So create new. Yang pertama saya nak buat table bahagian ada hubung kait dengan table staff. Ingat balik kolom yang sama adalah nombor bahagian. Jadi kita buat nombor bahagian kepada nombor bahagian. Enforce referential integrity dan create. Oh sorry, because it's already in use. Jadi saya lupa, saya kena close dulu Close dulu semua. Close dulu semua. Yes, jelas save kan. Close. Close dan close. So kita start semula relationship design. Pergi dekat relationship design. Edit relationship. Create new. Table yang pertama, table bahagian. Dia nak berhubung dengan table staff. Dia berhubung melalui nombor bahagian. Jadi saya klik lah nombor bahagian. Saya klik. Enforce referential integrity. Create. Ni tersesat. Jadi nampak tak? Table bahagian dah ada hubungan one to many kepada table staff. Jadi kita nak buat satu lagi. Create new. Table apa? Table bahagian ada hubungan dengan table project. Dia berhubung melalui nombor bahagian. So kita pun pilihlah nombor bahagian. Enforce referential integrity dan create. Nampak tak? Table bahagian ada pula hubungan dengan table project. Jadi nak cantikkan sikit, kita gerakkanlah. Biar table bahagian ni duduk kat tengah ke. Macam tu. So cantiklah sikit kan. Macam tu. Boleh gerakkan jadi table bahagian juga ada hubungan one to many kepada table project. So siap dah relationship kita. Jangan lupa save. Right click, save. Jadi dah siap dah, relationship dah siap, form dah siap. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat tugasan yang kita perlu buat, table dah siap, relationship dah siap, form dah siap. Kita tinggal report. Report, query dan report ni dia berkait lah. Report ni adalah laporan. Apa benda yang kita nak bagi tahu pada orang, pada pembaca. Report ni adalah, contoh kita ada table bahagian ni. Ini contoh ada 4 sahaja kan. Katakanlah kita ada banyak, beratus. Projek kita ni contoh ni ada 4 projek saja. Katakan kita ada beribu projek. Staff kita ni contoh kat sini ada 4 staff saja. Katakan kita ada beribu staff. Jadi kalau kita takkan kita nak tunjukkan kepada pembaca kita nak tunjukkan kepada bos kita dalam bentuk macam ni. Kita mestilah tunjukkan dalam bentuk laporan yang menarik. Laporan yang mudah difahami. Kita perlu buat analisa. Jadi untuk buat analisa, kita buat dalam bentuk laporan, report. So kalau dalam SQL sebelum ni kita buat report ni ataupun output lah output menggunakan select. Ingat tak? Kita buat select apa-apa from table apa-apa. Select apa-apa from table apa-apa, where apa-apa. So select tu kan kita nak keluarkan output. Jadi laporan, report tu sama juga fungsi dia. Cuma dalam access dia mudah. So create. Tadi kita buat form, sekarang kita pergi sebelah dia. Dia ada report. Jadi sekarang ni kita tak perlulah guna select apa-apa from apa-apa kan. Kita guna apa yang telah dipermudahkan. Access menyediakan wizard, jadi kita guna wizard. Kita boleh guna report design, blank report semua ni. Tapi saya nak memudahkan, jadi saya guna report wizard. Sebagai contoh. Saya ambil table project. Sebagai contoh. Dalam report saya ni, saya nak tunjukkan semua yang berkaitan dengan projek saya. Jadi saya ambil semua. Saya nak susun dia. Macam mana kita nak groupkan? Saya nak susunkan dengan cara nombor bahagian. Bawah nombor bahagian tu ada semua benda.
Okey, maklumat. Okey, jadi saya next. Okey, saya nak susun ikut apa? Katakanlah contoh awak nak susun ikut nombor projek. Okey, scan ni menaik lah kan. Okey, finish. Next pun boleh. Okey, nak bentuk macam mana? Block ke? Outline ke? Okey, step ke? Jadi saya nak buat bentuk, saya rasa saya nak buat bentuk block lah. Okey, terpulang kan? Okey. Next, okey, saya nak buat, ini namakan, saya nak buat senarai projek. Finish. Okey, saya dah dapat dah senarai projek saya. Okey, kalau nombor bahagian saya 101. Okey, under 101 saya ada nombor ada dua projek, 101, 102. Nama projek tarikh mula. Nombor bahagian 102. Nombor projek 104, nombor bahagian 104, nombor projek saya adalah 103. Ni contoh. Tapi nampak tak? Ingat, tarikh mula ni tak cantik. Jadi, kita close print preview. Pergi kepada, ni dah okey dah ni. Okey. Kalau contoh view kat atas ni, kita buat report view. Ini yang nampak lah report. Okey, view jika kita hantar report kita. Jadi tak cantik. So, kita pergi pada view, design view. Okey. Tarikh mula ni, macam tadi juga, besarkan saiz dia. Okey, tarikh mula ni besarkan saiz dia. Okey, so kita tengok view, report view, dah nampak dah. Okey, sebagai contoh. Okey, jadi kalau nampak kat sini dia macam blank je kan, tak comel lah. Nak tambah gambar boleh, pergi view, design view. Okey, nampak tak kat atas ni ada macam-macam kita boleh buat. Okey, sebagai contoh, yang pertama kita boleh tukar tema dia. Okey, mungkin nak warna hijau contoh. Okey, font dia, nak tukar font dia boleh tukar. Contohlah. Tak naklah font ni, saya nak font lain. Contoh apa? Trebuchet ni. Contoh. Okey. Kemudian nak letak gambar lah. Okey, boleh insert image. Okey, biasa kalau kita ada logo, cantik lah kan. Okey, awak letakkan logo company awak. Okey, letakkan logo yang bersesuaian. Contoh saya kat sini. Saya tak ada gambar logo, jadi saya ini sebagai contoh je. Saya letak gambar yang ada je. Okey. Jadi kita resize lah, takkan besar sangat kan. Saya resizekan dia. Okey. Okey, yang ni kita boleh drag naik atas. Okey, saya projek ni nampak tak? Okey, kita resize dia. Okey. Okey, yang ni saya nak letak hujung ni lah. Hujung ni. Okey, saya projek ni saya nak letak tengah. Okey. Okey. Jadi anda boleh resize dia. So, view, report view. Nampak tak? Dah ada gambar pula kat sini. Saya projek ni dekat sini. Ini kalau cantik awak letak logo lah. Logo company awak ke kan. Baru cantik. Okey. So, ini contoh. So, siap satu report. Saya nak tambah satu lagi report. Okey, report wizard. Okey. Sekarang saya nak gabungkan pula table. Okey, sebab kan table kita ada relationship tadi. Okey, jadi saya nak gabungkan. Saya nak ambil daripada table project, nombor project. Kita klik tadi nombor project, nombor bahagian dan nama project. Contoh. Okey. Dan saya nak ambil lagi pula dari table lain. Table bahagian saya nak ambil nama bahagian dan siapa ketua bahagian saya. Contoh. So saya next. Okey. Ni kalau nak buat apa-apalah, ada ke kalau nak buat susunan tu. Okey, contoh saya buat susunan nama bahagian kat atas ketua bahagian, bawah dia apakah projek yang dia handle. Okey, next. Okey. Saya nak susun ke apa-apa tak? Okey, katakanlah susun ke nombor projek contohlah. Tak nak pun tak apa Okey, nak buat bentuk macam mana? Step ke, outline ke? Okey. Kalau contoh kita buat step. Okey, di sini saya nak buat senarai bahagian dan projek. Okey, so finish. Kita lihat hasil kita. Jadi boleh nampak. Kalau nama bahagian dia IT, ketua bahagian dia MEDI, nombor projek yang dihandle adalah 101, 102. Okey, nombor bahagian adalah 101, nama projek adalah Pusat Wireless. Kalau dia marketing, under Jason, okey. Apa dia punya nombor projek, okey, yang dia handle. Okey, kalau engineering under Ahmad, dia handle apa? Bangunan Star Mall. Jadi nampak tak cantik kan? Jadi kita close, kita design view. Ni design view lah. Okey. Contoh kita ambil lah, kita cantikkan sikit dia punya kedudukan dia tu. Okey, nama. Okey. Okey, naikkan kat atas ni, comel sikit. Okey.
Okey, tak nak lah. Tak apa. Kita maintainkan dulu. Kita tengok dulu apa yang kita boleh buat. Nombor table project. Okey. Nombor bahagian. Tengok dulu Okey, cuba. Boleh cuba, jangan risau. Okey. Okey, kita tengok report view kita. Okey. So IT. Okey, maybe saya nak naikkan sikit. Betul lah. Betul. Okey, sebab kita nak bezakan. Okey. So, ini tak muat kan? Okey, kita tukar. Kita niskan sikit. Kita adjust sikit. Okey, besarkan size dia. Tengok dulu. Okey, view. Report view. Okey. Ini tak cukup besar ni. Okey, jadi view. Design view. Nama projek ni. Besarkan size dia. Okey, besarkan size dia. Okey. So kita tengok report view. Barulah muat kan. Ni sebagai contoh lah. Okey. Last. Okey, saya nak create satu lagi. Report wizard. Okey, saya nak dari table staff lah. Table staff, saya nak nama staff dengan nombor kad pengenalan staff dengan jawatan. Contoh. Okey. Kemudian saya nak linkkan dia dengan table bahagian. Saya nak nama bahagian. Okey. Kemudian saya nak linkkan dia dengan table project. Saya nak nama project dengan tarikh mula sebagai contoh. Next. Okey. Saya tak nak. Okey, saya nak susun macam ni je terus. Okey. Senarai staff. Okey. Nama ni terpulang lah awak nak namakan apa Senarai staff dan project. Contoh. Okey, finish. Kita lihat. Okey, ni senarai staff. Okey, Ahmad, Mehdi, Ali dengan Jason. Jawatannya apa? Nama bahagiannya apa? Dan kita lihat okey, nama projek yang dia handle, terlibat lah. Okey. Alright. So boleh nampak clear kat sini. Okey, so itulah sahaja ceritanya pada hari ini. Okey, kita dah berjaya siapkan satu database yang sangat mudah dengan menggunakan Microsoft Access berpandukan dengan gambar rajah ERD yang telah diberikan. Okey, jadi selepas dah selesai kita dengan database kita ni, yang tinggal sekarang adalah awak perlu presentkan. Okey, perlu presentkan hasilnya. Jadi fahamkan dengan baik, okey, apa yang awak buat supaya awak boleh present dengan baik. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam sejahtera.